yang dibagi dah pun. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Pertamanya kita mengucapkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada pagi ini bertemu menunaikan salat subuh yang sebelumnya bersahur, salah satu atau cara ibadah di bulan Ramadan ini yang besar pahalanya. Inna fis sahuri barakah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pada sahur itu ada keberkatan. Jadi kalau kita mengelakkan sahur, kerugian besar, sehingga dikatakan bersahurlah walau hanya dengan segelas air kita dituntut. Dan sekarang kita mengambil sedikit masa untuk santapan ilmu. Dan pada pagi ini saya nak bawa tajuk, iaitu tajuk tentang vaksin dan virus. Tapi bukanlah virus COVID-19. Dia virus bagi ibadah. Kerana ibadah-ibadah ni pun dia ada virus dia, dan dia ada vaksin dia juga. Ada vaksin dia juga. Jadi itu yang saya nak bincangkan. Ada tiga virus bagi ibadah, iaitu yang pertama virus riak. Riak itu suatu virus bagi ibadah. Yang kedua virus mengharapkan pujian ataupun mengelakkan celaan, ya? Mengharapkan pujian dan mengelakkan celaan, itu juga adalah virus bagi ibadah. Nanti saya akan sebut vaksinnya. Dan yang ketiga, virus bagi ibadah juga adalah ujub, sifat ujub, sifat bangga diri. Itu juga adalah virus bagi ibadah. Saya nak terang tentang ujub dulu. Tentang ujub dulu, sebab ujub ni ada huraian yang panjang. Jadi saya terangkan bab ujub dululah. Maka salah satu virus yang merosakkan amal ibadah kita ialah ujub. Ya? Ujub maksudnya membanggakan diri. Membanggakan diri, yakni ta'ajub dengan diri sendiri. Ujub, ta'ajub dengan diri sendiri. Kalau sombong, itu kita perlukan orang lain. Kalau sombong, kena ada orang lain untuk kita sombong, tempat kita nak sombong. Ujub ni, dia tak perlu orang lain. Dia ujub sendiri dia. Dia ujub dalam diri dia sendiri.
Maka vaksin bagi virus ujub ni ialah merendahkan diri. Kalau dah penyakit ni ialah membanggakan diri, meninggi diri, maka tentulah vaksinnya, penawarnya ialah merendahkan diri, terutamanya kepada Allah. Ya. Kenapa disebut terutamanya kepada Allah? Sebab merendahkan diri ini bukan hanya kepada Allah, tetapi merendahkan diri juga kepada sesama manusia, merendahkan diri juga kepada sesama makhluk. Jadi lebih-lebih lagi lah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita merawat penyakit ujub ini dengan sifat merendahkan diri, tawaduk. Ya, tawaduk, sifat merendahkan diri, dengan merasakan bahawa orang lain ada sahaja di sana, orang lain yang lebih baik daripada kita. Bagus macam mana pun kita, akan ada orang yang lebih bagus daripada kita. Cantik mana pun kita, akan ada orang yang lebih cantik daripada kita. Kuat mana pun kita, akan ada orang yang lebih kuat daripada kita. Ya, kaya mana pun kita, akan ada orang yang lebih kaya daripada kita. Jadi bila kita ingat sentiasa bahawa di sana kita bukan sentiasa berada di atas, selalunya akan ada orang lain yang mengatasi kita, maka ini antara ubat yang boleh menghilangkan sifat ujub yang ada di dalam diri kita. Orang yang ujub ni ialah orang yang dia tak perasan bahawasanya ada orang lain yang lebih hebat daripada dia, ada orang lain yang lebih bagus daripada dia. Maka kerana itu dia menjadi ujub, ya. Kemudian penawar yang selanjutnya bagi sifat ujub, selain daripada merendahkan diri tadi, tawaduk tadi, ialah merasakan bahawa ibadah yang telah dilakukan itu adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua vaksin dia. Vaksin pertama ialah merendahkan diri. Sengaja saya guna istilah virus dengan vaksin ni sebab zaman sekarang ni orang lebih dekat dengan istilah tu. Jadi kalau saya sebut tu, cepat masuk, cepat dapat, ya. Jadi ada dua vaksin dia, ya. Satu kena injek awal, satu lagi kena injek beberapa hari kemudian. Ya. Ada dua vaksin dia. Yang pertama tawaduk, merendahkan diri. Ya, kalau kita fikir panjang-panjang, fikir dalam-dalam, kita akan mendapati bahawa kita tidaklah yang terbaik. Kita tidaklah yang terbagus. Jika kita lihat sekeliling, kita akan insaf. Ada orang yang lebih baik daripada kita, ada orang yang akan lebih bagus daripada kita. Ya? Baik. Okey. Dan vaksin yang kedua tadi ialah merasakan bahawa apa yang ibadah yang kita lakukan itu adalah inayah daripada Allah, pertolongan Allah. Pertolongan Allah ni ada dua pula, iaitu hidayah dan taufik. Ya, para ulama membezakan antara hidayah dan taufik. Yes, mudah yang saya nak cakap, hidayah ialah keinginan. Tuhan masukkan dalam diri kita rasa keinginan nak buat, keinginan nak tahajud, keinginan nak semayang, keinginan nak bersedekah. Tapi kadang-kadang keinginan sahaja tak cukup kalau tak ada taufik. Maka taufik itulah yang menjadikan betul-betul apa yang kita ingin nak buat tadi. Ada orang dia ingin bangun tahajud, dia ingin bertahajud, tapi dia tak terkejut malam, tak terkejut tidur dia, maka terkejut tidur tu adalah taufik. Ya, terkejut tidur tu adalah taufik. Ada orang dia nampak orang susah, dia tinggal alamak nak sedekah lah, sian tengok susah dia, raba-raba poket, tak bawa beg duit pula. Itu maknanya tak ada taufik. Tak ada taufik, beg duit tinggal. Kan? Raba-raba poket, ada beg duit. Itu ada taufik pertolongan Allah. Ataupun beg duit tak bawa, tapi kawan tu kata, kau nak derma ke? Pinjam duit aku dulu.
nak ambil 10, nanti bayar balik, nanti aku dapat pahala. Kau derma dia, nanti bayar kat aku balik 10, aku pun nak derma juga. Itu taufik. Ya, jadi itu hidayah dengan taufik. Jadi untuk menghilangkan rasa ujub, bangga diri sebab dah melakukan ibadah, kita hendaklah menyedari bahawa ibadah yang kita lakukan itu kita tak akan dapat lakukan melainkan dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tahsabanna allazina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazati minal azab walahum azabun alim. Sadaqallahul azim. Maksudnya ayat 188 surah Ali Imran. Jangan sekali-kali engkau menyangka, wahai Muhammad, bahawa orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan. Itu salah satu ciri ujub. Gembira dengan apa yang dia dah buat. Ayat ni sebenarnya ada dua penafsiran. Satu penafsiran, bergembira dengan apa yang dia dah buat ialah maksiat. Jadi kalau itu tafsirannya, dia tak ada hubungan dengan ujub. Ya, dia buat maksiat, patutnya dia susah hati, tapi dia seronok pula buat maksiat. Dia bergembira pula buat maksiat. Dia bangga pula dia buat maksiat. Okey. Satu lagi penafsiran, ia merujuk kepada sifat ujub. Dia buat baik, dia buat kebajikan, dia sedekah, dia solat sunat, dan dia bergembira dengan apa yang dia buat. Jadi bergembira dengan apa yang kita buat itu ciri wujud. Dia akan membawa kita kepada wujud, perasaan wujud. Bila kita dah solat tahajud, ya, kita dah habis tarawih. Kita dah habis tarawih 20 rakaat. Maka kita pun rasa seronok sangat dah dapat 20 rakaat tu. Jadi jangan kita teruskan dengan sifat seronok tu. Sebab kalau kita teruskan dengan sifat seronok tu, akhirnya kita akan sampai kepada ujub. Jadi patutnya diajar bila kita dah buat ibadah, kita hendaklah ada perasaan takut, khauf dan raja. Ya, raja tu ialah mengharapkan ibadah kita Allah terima. Ya, mengharapkan Allah terima. Sebab itu di situ ada ketakutan. Kalau takut kalau ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya sifat berseronok dengan kebaikan yang kita buat, ya, adalah membawa kepada negatif. Saya tak kata negatif, tapi membawa kepada negatif. Sebab tu jangan lama seronok dengan apa yang kita buat. Macam kita bersedekah, menolong orang kan, menolong orang susah, boleh kita menikmati. Sebab memang menolong orang susah ni ada nikmat dia. Apa nikmat dia? Nikmat dia ialah, sebab saya teringat seorang kawan, dia nasihat pada kawan yang lain. Kawan ni dia nak sedekah, nak derma. Dia kata, aku bagi kat engkau lah, kau sampaikan pada sepulan yang susah tu, tolong dia, yang penting sampai. Tapi kawan yang satu lagi ni kata apa? Lebih baik kau bagi sendiri. Sebab bila kau bagi sendiri, itulah nikmat dalam hidup kau. Nikmat menolong orang. Bila kau dah bagi nanti, kau nampak air muka dia, kau nampak cahaya di mata dia, itulah sebenarnya rasa syukur yang tinggi dan nikmat yang tinggi dari ibadah bersedekah. Ya, dia nasihat. Sebab itu tak apa dalam konteks itu kita meraihkan ibadah sedekah kita khususnya, dengan kita rasa nikmat melihat air cahaya mata orang yang kita tolong tu. Lain tuan-tuan, cahaya dia lain. Saya pernah dulu di Sarjana Utama, masa tu masih duduk Sarjana Utama. Saya ada diberi diberi peluang untuk menyampaikan bantuan untuk bulan Ramadan lah, tapi bantuan tu juga diberi kepada orang bukan Islam. Kita nampak bagaimana air muka lain. Bila kita beri hanya beras je, hanya gula je, hanya teh je, serbuk teh je, ya, dan beberapa perkara lain, dan wang tunai 50 atau 100. Tetapi kita nampak cahaya di mata mereka, dan itu terasa nikmat sungguh, terasa lazat sungguh tuan-tuan. Jadi itu tak apa, sekadar kita meraihkan, nak ambil nikmat tu tak apa.
Tetapi dah berhenti, stop dekat situ. Ya. Sebab kalau kita teruskan, nanti dia akan bawa kepada ujub. Ya, dia akan bawa kepada rasa bangga. Ya. Jadi kata Tuhan di sini, jangan sekali-kali engkau menyangka wahai Muhammad bahawa orang-orang yang bergembira dengan apa yang mereka telah lakukan dan mereka pula suka dipuji. Ini ciri kedua. Yang sebenarnya virus kedua tadi. Virus kedua pada ibadat yang saya sebut tadi ialah suka dipuji. Dia beribadat dan dia nak pujian daripada ibadat yang dia buat. Dia buat kebaikan dan dia nak pujian daripada kebaikan yang dia buat. Sejak bangkit tidur ni tuan-tuan, power mata saya berubah dah. Ya, berubah, dia dah tak kena dah. Ya, dia tak kena, agaknya baring je, jadi dia rosakkan sikit mata tu tuan-tuan ya. Baring hidup dia dah setahun dah, banyak baring. Ya, sekarang dah baru boleh duduk sikit dan kesana kemari. Bila tak kacamata, tak nampak muka tuan-tuan pula. Tak nampaklah muka tuan-tuan. Jadi dia penting nampak muka tuan-tuan ni. Nampak bosan, boring, boleh berhenti dah. Kan? Kalau nampak sonok je boleh sambung. Itu dia kaedah dia. Itu kaedah dia. Jadi kalau buat-buat bosan, ustaz boleh kenal, cikgu dia kenal. Ni buat-buat bosan. Nak suruh berhenti awal. Kalau kita tak berhenti awal, kalau dia buat-buat bosan, dia bosan jujur. Dia jujur bosan. Itu kita akan berhenti awal. Dan saya selalu sebut di mana-mana saya pergi Ramadan ni, doa tuan-tuan dimakbulkan oleh Allah SWT. Apa doa tuan-tuan? Doa tuan-tuan ialah supaya ustaz-ustaz bila ceramah berhenti awal. Bila ustaz ceramah sejam suku, sejam setengah, ya Allah bagilah ustaz-ustaz ni berhenti awal bila berceramah. Jadi Tuhan makbulkan doa tuan-tuan. Maka Tuhan nak memakbulkan doa, dia kena datangkan sebab musabab. Kan? Maka dia datangkan COVID-19. Maka COVID-19 ni ada SOP dia. Walau boleh tazkirah, walau boleh ceramah kuliah, tapi ada SOP dia. SOP dia ialah isyak berhenti, melainkan break lah, ambil masa untuk break. Bukan masa kecederaan, tak, masa break. Beza, masa kecederaan lain, masa break lain. Dia untuk ambil masa break je. Masa kecederaan ni mungkin 15-20 minit. Tapi kalau break tu dia hanya beberapa minit sajalah. Kan? Jadi makbul doa tuan-tuan. Memang ustaz-ustaz tak boleh ceramah lama dah sekarang. Ya, isyak aja berhenti. Kalau tazkirah sekarang 20 minit je berhenti. Kan? Jadi itulah makbulnya. Baik tuan-tuan, pakai juga nak tengok muka tuan-tuan ya. Yang dirindui, muka wajah-wajah yang dirindui. Ada beberapa surau, selama setahun saya tak ke mana-mana ni, ada beberapa surau yang mengadu, AJK dia mengadu jamaah rindu dengan saya. Ya. Saya tak nak sebut mana-mana, tapi salah satu surau yang menyatakan statement itu ialah surau Ikhlasiah Alam Suriah. Ikhlasiah kan nama dia? Alam Suriah, surau Al-Ikhlas. Ya. Dia rindu kita tak tahu nama dia. Surau Al-Ikhlas. Nama surau macam nama restoran. Sama banyak. Restoran Hidayah, restoran kan. Cuba cari nama lain sikit. Quba kan, nama lain sikit. Quba. Kan? Apa nama ini, Hidayah, itu ini. Jadi surau pun macam tu. Ikhlas, Hidayah, Ukhuwah. Senang, susah nak ingat. Cuba bagi nama pelik-pelik sikit kan. Contohnya surau Daftar Kematian. Nama surau tu Daftar Kematian. Siapa nak mati, daftar kat sini. Datang semayang sini, lepas tu daftar kematian kan. Baru orang mudah ingat. Ini surau Furqan tu mungkin orang susah nak jumpa jugalah. Kan? Hidayah apa semua dah tak usah pakai lah. Tak usah pakai. Nurul Hidayah melambak-lambak dah surau nama Nurul Hidayah. Dah cukup. Baru ada nama surau lain lagi. Baik. Jadi adalah maka tuan-tuan kami. Okey, suka dipuji. Kata Tuhan pada Nabi, beritahu pada orang yang gembira dengan ibadat dia dan suka dipuji dengan ibadat dia, jangan sekali-kali engkau menyangka mereka akan terselamat dari seksa dan mereka pula akan beroleh azab yang tidak terperi sakitnya. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya melalui ayat ini ada ancaman. Orang yang berujub dengan ibadatnya, orang yang buat ibadat nak dipuji, dia akan mendapat azab yang amat sakit. Itu ancaman Allah Subhanahu taala. Sebab tu sifat seronok ataupun ujub dengan ibadat yang kita buat, hendaklah kita buang. Sifat mau dipuji dengan kebaikan yang kita buat,
hendaklah dibuang daripada diri kita. Sebab diancamkan azab oleh Allah. Perasaan ujub menurut Ibnu Mubarak adalah ketika seseorang merasakan bahawa dirinya mempunyai suatu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Ini apa ujub tu, apa dia? Saya beri sedikit gambaran apa itu ujub. Pertama, menurut Ibnu Mubarak dia kata apa? Ada perasaan dalam hati dia bahawa dia mempunyai kelebihan berbanding orang lain. Orang lain tidak ada kelebihan yang dia ada. Itu sah. Hati-hati. Kalau kita ada benda tu dalam hati kita, itu ada ujub dah tu. Itu ujub, itu virus tu. Virus kita kena buang. Istighfar cepat-cepat. Astaghfirullahalazim. Membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahalazim tu untuk istighfar kerana terlintas dalam hati kita benda tak baik. Baca la haula wala quwwata, itu minta kekuatan Allah untuk kita buang sifat itu daripada diri kita. Jadi jangan ada dalam hati kita mengatakan aku ada kelebihan orang lain tak ada. Jangan macam tu. Dia akan bawa kita kepada ujub. Imam Ghazali menyebutkan bahawa perasaan ujub adalah kecintaan seseorang akan suatu kurnia yang ada pada dirinya dan merasa memilikinya sendiri serta tidak menyadarinya bahawa kurnia tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini satu lagi. Tak apa, ada kelebihan. Kita boleh terima, mengakui aku ni sebenarnya ada kelebihan. Ada kelebihan dalam diri aku. Aku boleh buat orang menangis. Aku boleh gembirakan orang. Aku boleh bahagiakan orang, kan? Tapi untuk tidak menjadikan kita ujub, simpulkan bahawa kelebihan aku ini sebenarnya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan. Jadi kena ada kesimpulan itu vaksin dia. Bagi orang yang dalam hati dia ada virus bahawa diri dia ada kelebihan, dia bercakap sangat dalam hati dia ada kelebihan. Ini kelebihan aku, orang lain tak ada. Ini kelebihan aku, ini kelebihan aku. Itu virus namanya. Dan nak menawarkan virus ini, kita simpulkan bahawa kelebihan kita ini jangan bangga sangat, sebab kelebihan kita ini adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang bagi. Penyanyi kan, dia virus. Suara aku sedap, tak macam suara orang lain. Orang tak boleh tiru suara aku. Jangan. Dia kena ingat bahawa Allah beri. Suara sedap ni Allah bagi. Suara sedap ni bukan boleh belajar. Semua orang boleh menyanyi, tuan-tuan, kan? Tuan-tuan sekarang ni perkataan banyak tersebar di mana-mana. Menyanyi, semua orang boleh menyanyi. Tapi bukan semua boleh menyanyi dengan suara yang dirasakan sedap, tertarik, bukan semua. Menyanyi, semua orang boleh menyanyi. Belajar menyanyi, pergi belajar vokal, bolehlah menyanyi. Belajar do re mi fa sol la ti do, boleh dah. Dia dah ada turun naik nada tu. Boleh nyanyi dah. Tetapi menyanyi dengan suara yang orang suka, itu bukan semua orang. Itu gifted. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ada kelebihan, hati-hati. Bila hati kita bercakap, hati kita selalu bercakap tentang kelebihan yang ada dalam diri kita, itu virus tu. Maka tawarkan virus itu dengan vaksin, iaitu kelebihan yang kita ada itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak beri inayah, Allah tak beri pertolongan, kita tak akan mampu buat begitu. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali lagi, orang yang memiliki sifat ujub tidak akan mengembalikan keutamaan yang dimiliki tersebut kepada Allah. Jadi ujub ni dia tak akan balikkan kelebihan diri itu pada Allah. Dia berhenti kat situ. Aku ada kelebihan ini, dan dia berhenti, stop kat situ, full stop. Dia tidak simpulkan sebenarnya kelebihan itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu penyanyi yang dia sedar, suara sedap dia tu Allah bagi, dia takkan berani untuk lawan Allah. Suara aku yang sedap ni Allah bagi, maka aku tak boleh lawan Allah. Aku pandai berlakon ni sebab Allah bagi, maka aku tak boleh lawan Allah. Sebab dia jadi belagah, jadi angkuh, jadi sombong tu pasal apa? Dia sangka kelebihan yang dia ada tu adalah milik dia secara pribadi dan secara abadi. Baik. Apakah bahaya sifat ujub, tuan-tuan? Bahaya sifat ujub. Yang pertama, terhapusnya pahala. Bila kita buat ibadah, kemudian datang ujub, habis pahala kita hilang. Terhapus pahala kita, terpadam pahala kita. Jika seorang berbuat baik, maka sebaiknya tidak diceritakan, dan hanya ia serta Allah sahaja yang tahu.
Kita kalau buat baik, buat ibadah, kalau boleh jangan cerita tuan-tuan. Ya, sebab tu zaman sahabat dulu kan dia ceritakan ramai. Orang janda-janda, orang susah, bangun pagi buka pintu tengok ada makanan berlonggok, ada gandum, ada macam-macam berlonggok depan pintu. Ya, sebab orang beri derma, tapi orang tu tak nak dikenali. Macam saya 2-3 hari bulan Ramadan ni tuan-tuan. Sekarang ni isteri saya nak masak untuk buka pun dah serba salah. Sebab apa? Ada je orang letak barang makanan atas motor, atas kereta. Anak saya keluar, balik daripada sekolah, jumpa makanan. Anak saya keluar nak ambil kain ke apa, tengok jumpa makanan. Ada orang letak. Ada orang letak. Jadi makan, tak tahu siapa. Tak kira lah siapa pun kita doakan. Dia diberkati oleh Allah Taala. Ini orang yang dia buat baik tapi dia tak nak dikenali. Tapi bukanlah nak dikenali itu tak baik pula. Tak. Macam kalau kita nak bagi duit pada pak saudara, mak saudara kita, digalakkan. Itu menyambung silaturahim. Dan digalakkan kita bagi sendiri, supaya mak saudara tu nampak kita bagi. Tujuannya apa? Tujuannya silaturahim tu. Dia tahu kita bagi. Maka oleh kerana dia tahu kita bagi, datang kasih sayang daripada kita. Sahabat-sahabat punya tak salah. Tak salah. Dalam hal ini tuan-tuan, ujub dan riak ni dia tengok orang. Dalam hal ini ujub atau riak ni, ujub dia dekat dengan riak. Kan? Bila dia tapi ujub datang dulu. Selepas ujub baru datang riak. Ujub datang dulu. Ujub dan riak ni dia tengok hati sebenarnya. Orang yang hati dia kuat, dia boleh riak. Dia boleh tunjuk amalan dia. Kan, macam hati dia kuat, dia boleh ikhlaskan walaupun orang tahu dia buat baik. Dia boleh depan maklum dia beri duit, umpamanya maklum sikit hadiah, maklum dia pun suka, anak saudara dia bagi, bagi sahabat, suka dia, kan? Tersalurnya silaturahim. Tapi hati dia kena kuat. Senang cerita macam ni lah tuan-tuan. Saya kena cerita satu contoh, tapi contoh ni dia tak sensitif sebenarnya, Contoh gini. Bekas Menteri Besar Kedah, Ustaz Azizan Abdul Razak. Bekas Menteri Besar Kedah ni dia potong gaji dia tuan-tuan. Dia hanya ambil 1/3 je. Gaji dia 1/3 je dia ambil. Gaji dia belah ribu masa tu. Belah ribu. Dia ambil yang bawa atas 10 tu. 10,000 tu dia pulang balik pada kerajaan negeri. Dia ambil yang ujung tu, tak 3-4 ribu gitulah. Lebih kurang tu dia ambil. Itulah belanja dia. Jadi setiausaha dia kata, rasanya setiausaha tu dah jadi menteri besar sekarang ni. Kalau tak salah kan, setiausaha dia yang dah jadi menteri besar sekarang ni. Jadi menteri besar Kedah sekarang. Setiausaha dia kata kat dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz tak buat macam Togun Aziz? Togun Aziz dia infak gaji dia pada kerajaan negeri Kelantan. Orang tahu. Dia orang pun maknanya orang pun suka dengan trend kita, dakwah kita. Jadi kenapa Ustaz tak nak beritahu? Ustaz suruh rahsiakan. Orang tahu Ustaz Azizan ni dia potong gaji dia tu bila setelah dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia baru orang tahu. Sebab selagi dia hidup dia tak benar kan. Lalu jawapan Ustaz Azizan. Apa jawapan Ustaz Azizan? Ustaz Azizan kata dia lahir, dia kuat. Walaupun semua orang tahu dia bersedekah, tapi hati dia kuat, dia ikhlas. Dia tak rosak hati dah. Anak ni tak boleh lemah kan, kalau orang tahu, orang puji sana puji sini, rosak. Jadi jangan habaq. Tu contoh. Jadi kita ni riak dengan ujub ni, dia tengok juga kekuatan hati kita. Kalau hati kita kuat, tak apa. Kerana kadang-kadang bila orang tahu tu pun ada kebaikan juga. Dia akan tersalurnya silaturahim. Jadi untuk terpulang kepada kekuatan kita. Tapi atas niat yang tak baik, tujuan yang tak baik, lebih baiklah jangan diceritakan kebaikan kita. Kerana di sana ada sabda Rasulullah SAW, Salasun muhlikatun syuhun muta' wa huwa muttaba' wa ijabul mar'i binafsih. 3 hal yang membinasakan, 3 perkara yang membinasakan kita. Pertama, kedekut yang diikut. Kedekut dia diikut sangat, rasa kedekut dia. Yang kedua, hawa nafsu yang diikut. Yang ketiga, kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Wa ijabul mar'i binafsih. Seseorang itu dia kagum dengan diri dia sendiri. Jadi jangan kita kagum dengan sendiri. Biar orang lain kagum dengan kita. Kadang-kadang orang lain kagum dengan kita pun kita rosak juga.
Kan? Bila orang dah puji, akhirnya rosak kita. Akhirnya rosak kita. Rosak. Macam setengah dalam dunia medsos sekarang ni. Media sosial. Kan? Katalah dia buat baik, dia berani dia bercakap yang benar. Bila dia bercakap benar, video dia pun keluar viral. Orang pun puji dia, bagus bang, abang berani bercakap yang benar. Bila orang dah puji dia, akhirnya dia dah melayang. Dia melayang lah, kaki tak jejak tanah lah. Dia dah melayang syok sendiri, akhirnya cakap benda bukan-bukan, akhirnya terlepas cakap yang tak betul. Saya tak payahlah cakap individu tu. Kalau nak minum teh, kopi kan memang tak boleh pun. Bulan Ramadan kan SOP pun tak boleh kan. Jadi tak payah sebutlah siapa-siapa je. Tapi ada dalam masyarakat kita. Dia berani, dia bercakap yang benar, dia rakam, dia pun tayang dalam internet. Orang pun suka, bagus berani bang, mendedahkan kebatilan, bagus berani. Bila orang dah puji-puji dia dah viral dah, dia jadi hanyut. Dia melayang terbang. Kaki dia tak jejak lantai dah, tak jejak tanah dah. Akhirnya dia mula bercakap bukan-bukan, akhirnya terlepas cakap benda yang salah. Cakap benda yang bila dia dah cakap benda salah, orang marah dia pergi salahkan pihak lain pula. Pihak lain pula salah dah jadi. Ini contoh. Sebab itu maknanya kita jangan kagum dengan diri sendiri, malah orang mengkagumi kita pun kita jangan kita halang pula. Kalau macam Imam Sayyidina Ali rahimahullah taala, dia ajar kita, bila orang puji kita sebutlah la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada kekuatan melainkan Allah. Maknanya dia puji kita kerana buat sesuatu kebaikan, maka kebaikan yang kita buat itu datang daripada Allah. Allah sebenarnya yang layak untuk menerima pujian itu. Baik. Yang kedua, keburukan ujub ialah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah murka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat Allah. Sedang seorang yang merasa ujub, maka ia menanti murka Allah. Sebab tu menyesali dosa disayang, dikasihi oleh Allah. Tapi ujub dengan diri sendiri, ujub dengan ibadat, maka itu menanti murka Allah SWT. Kebahaya ujub yang ketiga ialah menjerumuskan pada sikap takabur. Dia asalnya ujub, kemudian dia bawa kepada sikap takabur. Yang Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidak akan masuk syurga seseorang yang di dalam hatinya terdapat perasaan sombong, meskipun hanya sebesar biji sawi. Dia tak sombong, dia ujub je. Ujub ni di dalam diri dia sendiri je. Ujub ni selalunya dalam diri dia sendiri je. Tapi bila dia layan perasaan ujub tu, akhirnya dia jadi sombong. Dia pun memperkecilkan orang lain. Yang keempat, ujub ni, seorang yang ujub dia takkan disukai oleh orang lain. Orang berasa diri dia bagus, akhirnya lebih-lebih lagi sampai kepada sifat sombong, maka orang ini takkan disukai oleh orang lain. Kerana perilakunya yang sering menganggap remeh orang lain. Orang yang ujub dianggap orang lain tak guna. Orang yang ujub dianggap orang lain tu nonsense. Sebab tu kalau kita anggap orang lain tak guna, kita ujub lah tu. Jangan pernah lihat orang lain tak guna. Jangan pernah lihat orang lain nonsense. Kerana itulah tanda ujub. Jadi jangan pernah perkecilkan orang lain. Hargai orang lain. Selalunya orang ujub tidak ada atau tidak ramai kawan. Orang yang ujub memang tak ada kawan, tuan-tuan. Dan dia berasa dia bagus, nak kawan dengan orang ni, dia ni nonsense. Nak kawan dengan orang ni, hancur. Akhirnya dia seorang-seorang dia. Dan orang ujub sama ujub pun dia tak kawan sama dia juga. Dia tak kawan juga dah sama-sama ujub, tak kawan juga, akhirnya dia tak ada kawan. Dia tak ada kawan. Dia sama-sama kaya pun dia bila ujub dia tak kawan juga. Sebab orang ni banggakan kolam dia. Orang ni banggakan mangkuk tandas dia. Jadi sama-sama yang tak kena, dia tak dapat lekat. Ni dia ujub. Yang kelima, orang yang ujub ini merugi di akhirat, sebab menyebutkan pemberiannya pada orang lain akan merugi di akhirat. Tidak akan masuk syurga. Hadis Nabi bermaksud tidak akan masuk syurga orang yang suka menyebut-nyebut kembali pemberiannya, seorang yang derhaka dan penagih minuman keras. Dia ada tiga, tak akan masuk syurga, ada tiga. Tapi salah satunya menyebut-nyebut pemberiannya, mengungkit pemberiannya. Saya selalu cerita, tuan-tuan, berlaku di kampung saya. Ada si A ni, dia tolong si B ni. Dia tolong si B ni orang susah, gaji tak banyak, tapi anak ramai. Orang Perak kata berjembik-jembik anak dia. Jadi dia susah lah. Jadi si A ni tolong dia, bagus, tolong. Belikan baju sekolah, belikan buku sekolah, daftarkan sekolah, bayarkan yuran sekolah. Okey, bagus. Tapi si A ni tak bagusnya apa, tuan-tuan? Dia cerita, dia ungkit kebaikan dia. Dia pergi kat orang lain, dia kata si Anu tu, kalau tak kerana aku tak sekolah anak dia.
Si anu tu pergi tempat lain pula. Si anu tu kalau tak aku belikan baju sekolah anak dia, tak sekolah dia. Si anu tu kalau aku tak belikan buku sekolah dia, tak sekolah anak dia. Si anu tu kalau aku tak bayarkan iuran sekolah anak dia, tak sekolah anak dia. Akhirnya benda tu sampai ke telinga orang yang dia tolong. Orang yang dia tolong dia buat apa tuan-tuan? Dia longgokkan baju sekolah, buku sekolah, risik-risik iuran sekolah tu dia longgokkan depan jalan, depan rumah dia, depan rumah tempat orang lalu lalang. Dia longgok, dia tuang minyak, dia bakar. Dia bakar. Dia bakar, dia nak orang kampung sampaikan, pertolongan kamu aku bakar, aku buang. Gitulah. Sebab itu Tuhan tak izinkan akhlak yang buruk kita buat baik, kemudian kita ungkit kebaikan kita. Tak baik. Yang keenam, terbenam dalam neraka. Sebuah hadis bermaksud ketika seorang lelaki berjalan dengan mengenakan pakaian yang bagus, rambut tersisir rapi sehingga ia takjub pada dirinya. Pakai pakaian bagus tak apa, sikat rambut elok tak apa, tapi jangan ada perasaan ujub. Tak salah pakai kemas-kemas, pakai cantik-cantik, pakai lawa-lawa, tak salah. Tapi jangan sampai ada perasaan ujub. Hebat lah aku ni, handsome lah aku ni, tak ada orang lebih handsome daripada aku. Perasan. Dia ada istilah budak-budak muda, perasan. Kita selalu perasan. Perasan lebih baik daripada orang lain, perasan lebih handsome daripada orang lain. Perasan itu. Kata Nabi di sini, seketika Allah membenamkannya hingga ia terperuk ke dasar bumi sampai hari kiamat. Jadi jangan ada perasaan ujub tu tuan-tuan. Ancaman dia sangat berat. Yang ketujuh, ujub lebih bahaya dari ada memiliki dosa. Macam tadi, orang yang ada dosa, dia akan menyesali dosa dia. Allah sayang dia. Orang yang ada ibadah, dia ujub, Allah murka dia. Sebab itu ujub ni lebih bahaya daripada memiliki dosa. Yang ke-8, tidak disukai oleh Allah. Seolah-olah bunyinya, lebih baik ada dosa daripada ada ujub. Lebih baik ada dosa daripada ada. Seolah gitulah. Sebab kalau kita berdosa, kita akan insaf, menyesal, dapat kasih sayang Allah. Tapi kalau kita ujub, kita akan dapat kemurkaan Allah. Yang ke-8, bahaya ujub tidak disukai oleh Allah. Wala tusa'il khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan jangan kamu memalingkan mukamu daripada manusia lain sebab sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Allah isytiharkan. Allah tak suka orang ujub. Allah tak suka orang sombong yang bongkak, yang membangga-banggakan diri. Sebab itu berhentilah tuan-tuan. Hari ini kita tengok Facebook, Twitter menjadi tempat untuk orang memeriahkan kesombongan. Betul tak? Yang kaya tunjuk kekayaan dia, berlawan-lawan kekayaan dia, kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang bertanding kekayaan sesama sendiri. Rosaknya kita dengan adanya alat-alat moden ini tuan-tuan. Sepatutnya alat moden ini digunakan untuk dakwah, digunakan untuk kebaikan. Tapi kita ada orang dia salah guna alat moden ini, digunakan untuk menghancurkan diri sendiri. Baik. Apakah vaksin kepada ujub? Kita seharusnya merasakan bahawa ibadah yang telah dilakukan adalah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya dah ulas tadi kan? Ini vaksin dia. Bahawa apa yang kita buat itu, ibadah yang kita tunaikan itu hidayah dan taufik dari Allah. Kalau Allah tak bagi hidayah, Allah tak bagi taufik, kita tak akan dapat buat. Merasa rendah diri, terutama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan merasa bahawa hanya Allah sahajalah yang layak memiliki rasa bangga tersebut, kerana Allah adalah Maha Pemilik dan Penguasa langit dan bumi. Kita rendah diri, tawaduk. Itu juga vaksin dia. Kita banyak berusaha untuk merendah diri, ajar diri kita, didik diri kita, fahamkan diri kita. Sombong tak untung, sombong menyusahkan. Merendahkan diri lebih baik. Sebab orang yang sombong, dia nak belajar pun dia malu. Dia malu, dia nak belajar. Cerita kat jiran-jiran dia, dia pandai masak. Dia bangga, dia cerita dia pandai masak. Lepas tu suami dia kata semalam kenduri Kak Tom tu sedap lah gulai lemak dia. Kau belajar dengan Kak Tom tu macam mana dia buat gulai lemak? Dah, dia nak belajar tak boleh sebab dia dah cerita kat orang dia pandai masak. Jadi dia rasa malu lah kan, nak belajar daripada orang yang dia cerita selalu dia pandai masak. Nampak? Orang sombong dia nak belajar pun nak tak boleh belajar dah. Orang yang sombong dia susah tuan-tuan. Macam saya pernah cerita barangkali, ada satu orang, masa saya pasang, masa nak tengah siap-siap nak naik kapal terbang, dah naik atas kapal terbang tu. Sebelum kapal terbang tu naik, dia pun tanya saya, dia kata, Encik selalu naik kapal terbang, misalnya daripada KK, Kota Kinabalu tu nak balik Semenanjung, Encik selalu naik kapal terbang,
Saya kata hendak juga bah, sekali-sekali sejak. Saya kata kan, mana tak selalu naik, sekali-sekali je kan ya. Saya kata kamu selalu. Wah, aku selalu. Memang aku selalu bah, selalu sejak. Dia bangga lah dia selalu naik terbang. Tak apalah. Okey, jalan terbang, okey. Dah makan dah apa, mata dah mengantuk, sandar kepala kan. Saya nampak dia gelisah. Dia gelisah. Kenapa dia ni gelisah? Dia tak mengadu pun apa hal kan. Tak apalah. Di dalam saya terpencet-celit nak tidur tu, saya ternampak apa yang berlaku. Rupanya dia nak kencing. Dia nak terkencing. Mujurlah tandas tu sebelah kursi dia. Sebelah kiri dia. Jadi cuma apa dia kencing, dia tak tahu nak buka tali pinggang keledar. Dia tak tahu nak buka. Macam mana nak buka dia tak tahu. Nak tanya saya, tadi dia dah mengaku. Dia selalu naik kapal terbang. Nampak? Sebab dia sombong tadi, dia dah tak boleh tanya macam mana cara nak buka tali pinggang keledar tu. Kan? Akhirnya saya buat tidur. Kesian kan dia, saya buat tidur. Apa dia buat tuan-tuan? Dia keluar daripada tali pinggang keledar. Dia tak buka, dia keluar. Mujur dia kecil. Mujur dia kurus badan lebih kurang macam Salim je. Kan? Tapi tidaklah orang kurus macam Salim tidak sombong lah. Kan? Kebetulan badan dia macam kecil macam Salim. Dia keluar, dia menyusul keluar. Dia keluar, dia pergi bilik air. Lepas tu dia buka pintu balik, dia tengok saya. Dia lega sebab saya masih tidur lagi. Padahal saya dah tengok kan. Saya pura-pura je. Dia pun datang ni, masuk balik dalam tali pinggang tu. Dia sarung kaki dia dalam tali pinggang balik. Dia pun duduk. Tenanglah dia buat seketika. Tapi bila kapal dah landing dekat lapangan terbang antarabangsa tu, dah landing lah. Kapten pun dah mula bercakap kan. Kita telah selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Aziz Shah. Kami semua kru-kru mengucapkan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi melalui penerbangan bersama kami. Dan apa jika tuan-tuan ada apa-apa keperluan, sila tekan butang dan dapatkan kerjasama daripada kru kami. Terima kasih. Dia pun dah mula. Lepas tu buka lah lagu Beethoven kan. Lepas tu keluar lagu Beethoven ke apa yang lagu tenang kan. Dia dah gelisah. Orang dah bangun angkat beg semua, dia dah gelisah. Sebab apa? Waktu tu dia nak buat macam mana? Takkan dia nak keluar macam tadi? Kan, tak ada orang tidur dah waktu tu. Kan? Macam mana? Dia tengah kelam kabut ni. Saya tolong dia. Saya tak nak dia susah, saya tolong dia. Saya kata, "Dek, saya panggil pramugari tu. Kenapa pakcik? Ni tolong. Saya tak reti nak buka tali pinggang ni. Macam mana buka ya?" Senang saja pakcik. Tekan tengah tu. Tekan. Lepas tu tarik. Saya ulang 3 kali. Saya masuk pasang balik. Tekan. Tarik. Senang rupanya. Saya ulang sampai 3 kali. Tekan, tarik. Kalau kau tak tahu je, kau punya pasal lah. Siapa suruh kau cakap besar kan? Lepas tu dia boleh buka lah tuan-tuan. Ni contoh. Orang sombong dia tak menguntungkan. Malah dia merugikan diri dia sendiri. Ya? Baik. Dan kita kena ingat bahawa pemilik kelebihan yang kita ada adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa ila Allahi turja'ul umur. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ya. Okey, yang kedua ni pendek-pendek je. Dia baris pertama tu yang panjang. Okey, baris kedua ialah mengharapkan pujian dan mengelakkan celaan. Dia buat ibadah tu sebab apa? Dia nak orang puji ataupun dia tak nak orang caci dia. Jadi dia pergi semayang tarawih tu sebab dia tak nak orang kata dia ni pemalas. Tak tarawih. Dia buat ibadah tu sebab apa? Sebab dia tak nak orang caci dia. Jadi dia buat ibadah kerana nak pujian atau kerana tak nak orang caci dia. Ya? Sebab tu dia buat, bukan kerana Allah. Maka vaksinnya ialah apa tuan-tuan? Mengharapkan redha Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu bahawa kamu suci bersih dari dosa. Dialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya kita ni bukan harapkan pujian. Kita buat kebaikan bukan kerana nak pujian. Sebab tu orang yang ada penyakit dalam hati dia, buatlah kebaikan secara senyap. Tutup. Buat kebaikan tutup. Orang yang hatinya berpenyakit, buat kebaikan tutup. Berderma tutup. Sedekah secara senyap-senyap. Jangan kalau kita hantar duit kat orang tu, tulis hamba Allah, kan? Tak usah sebut nama kita. Tulis hamba Allah, kan? Jadi kalau kita jenis hati kuat, kita bubuh nama kita, tak apa. Biar orang yang terima hadiah kita tu nampak, si Anu ni tolong dia, aku beri dia pertolongan. Allahu Akbar. Allah. Jadi datanglah, rapatlah kan, perasaan tu jadi rapat, jadi kita kena kuatlah. Tapi kalau kita jenis hati tak kuat, kita hamba Allah saja, supaya kita dapat pelihara hati kita dengan sebaik-baik. Virus ikut apa orang kata. Ini masalahnya apa? Virus ikut apa orang kata. Vaksinnya adalah ikut apa Allah kata. Ada satu lagi virus tuan-tuan, dia ikut apa orang kata.
Apa orang kata dia ikut? Orang kata jangan macam tu dia ikut. Orang kata jangan macam ni, jangan macam ni. Orang kata tak elok lah macam tu, dia pernah ikut. Apa orang kata dia ikut? Salah tuan-tuan. Ya, virus ikut apa orang kata ni salah. Vaksin ni ialah ikut apa Allah kata. Kalau apa orang kata sesuai dengan apa Allah kata, okey. Apa yang Allah kata tak sesuai dengan apa orang kata, ketepikan apa yang orang kata. Kita berpegang kepada apa yang Allah kata. Ya. Ketiga, akhir sekali tuan-tuan, virus riak. Virus riak, menunjuk-nunjuk amalan. Vaksin ni ialah mengharapkan pahala dari Allah. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqal ar-riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku bimbang berlaku pada umatku ialah riak. Ya, ialah riak. Ya, itu riak yang dipanggil sebagai syirkul asghar. Bab riak ni saya tak ulas panjang sebab dah ada satu video rakaman saya, tuan-tuan boleh buka. Ya. Tajuk dia baru-baru je lagi. Tuan-tuan bukalah Facebook saya, Isyamuddin ke ataupun Ustaz Isyamuddin ataupun page sekarang ni saya buat rakaman kuliah saya di e-store Ustaz Syam. Saya akan tukar nama, cuma cari nama yang belum jumpa nama yang terbaik lagi. Tuan-tuan boleh rujuk di situ. Ya, tajuk saya yang sebelum ni, saya tajuk dia mudah je, vaksin ibadah. Vaksin ibadah umum je. Hari ni saya bagi tajuk 3 virus dan 3 vaksin. Ya, yang sebelum ni 3 vaksin. Itu sebenarnya saya mengulas bab riak. Ya, riak adalah keburukan yang berada dalam diri orang-orang yang berbuat kebaikan. Riak ni bukan untuk orang jahat. Orang jahat dia tak riak. Kan? Orang kedekut dia riak tak? Dia kedekut dia riak tak? Tak, riak apa? Kedekut. Takkan dia nak tunjuk orang dia kedekut. Aku kedekut tau. Aku kedekut. Dia tulis dalam Facebook, aku kedekut. Semua kawan-kawan ketahuilah aku kedekut. Dia tidak. Yang orang kedekut dia tidak riak. Riak ni jatuh pada siapa? Orang yang rajin berderma. Orang yang rajin berderma, dia ada penyakit riak. Dia suka nak beritahu. Ya, dia beritahu tu bukan atas tujuan silaturahim, dia beritahu tu bukan tujuan untuk memotivasi orang lain, tapi dia beritahu tu untuk berbangga-bangga dengan ibadah dia. Kalau dia beritahu nak memotivasi orang lain tak apa. Kan macam ada orang dia baca Quran, dia dah khatam dah 10 Ramadan dia dah khatam. Dia pun tulis dalam Facebook, dia kata dan sekali khatam. Dia tulis, insya-Allah sebulan ni cuba nak khatam 3 kali. Ni dah sekali khatam. Okey. Tu riak ke tak riak? Itu riak ni di hati. Kalau dia tulis tu, dia nak bangga dia dah khatam Quran dan akan khatam lagi 3 kali keazaman dia, riak, habis hancur amalan dia. Tapi kalau dia tulis tu, dia nak motivasi orang lain. Tak apa tuan-tuan. Orang yang baca, alamak, dia dah khatam, aku ni 10 hari Ramadan dah, selain Quran pun belum habis baca. Jadi orang lain akan rasa terpanggil untuk banyak membaca Quran. Tak apa. Kalau itu tujuan dia. Macam contoh kan, saya dah solat asar tuan-tuan. Penting tu tuan-tuan. Kalau dia tulis tu sebab dia nak riak, nak tunjuk dia semayang, sebenarnya dia tak semayang pun, dia tidur je. Cuma dia kata azan, kita asar kejap. Itu dia bukan bangun semayang asar pun, dia guling-guling atas katil dia. Agak-agak dah habis solat, dia pun tulis, okey, dan solat asar. Padahal tak solat pun, dia tulis dan. Itu memang riak, hancur dia. Tapi kalau ditulis solat asar tu, dia nak menggalakkan orang lain. Macam saya dekat hotel, saya nak jamak zuhur dengan asar. Kan? Saya belum semayang asar lagi. Dah masuk asar dah, tapi masih guling-guling atas katil hotel tu lagi. Maklumlah, katil sedap kan, lepas tu sejuk aircon kan. Makan tengah hari tadi pun sedap kan. Dia guling-guling nak bangun semayang tu punya malas. Padahal kamu nak jamak zuhur dengan asar kan. Jamak takhir, bukan jamak takdim kan. Saya duduk tengok Facebook, tiba-tiba keluar post tu. Saya dah asar, kamu terkena batang hidung kita. Lama aku belum. Guna tuan-tuan. Bagus, dapat pahala dia. Sebab dia, kita teringat nak solat asar. Jadi riak ni dia letak pada hati. Kenapa kita tunjuk? Kenapa kita tunjuk? Itu tujuan dia. Okey tuan-tuan. Jadi habislah kuliah saya pada tengah hari pagi ni tuan-tuan, untuk tajuk 3 virus ibadah dan 3 vaksinnya, insya-Allah. Jadi untuk bulan Ramadan ni saya ada tajuk-tajuk khas. Kalau di luar bulan Ramadan saya banyak bawa tafsir, tapi bulan Ramadan ni dia tak sesuai. Jadi saya banyak bawa tajuk-tajuk khusus yang sesuai lah untuk dibincangkan dan dibahaskan di bulan Ramadan ni. Jadi sekadar itu untuk pagi ini. Jumpa lagi tuan-tuan pada jadual saya nanti hari Jumaat 23 bulan waktu tarawih, insya-Allah. Jadi saya alhamdulillah bersyukur Saya dulu ingat tak boleh ceramah dah, tiba-tiba boleh ceramah. Saya ingat saya hanya boleh naik Myvi je sebab arus saya tinggi.
Saya dah hampa dah, aku tak boleh naik dah harus ni. Nak jual tak boleh, belum banyak bayar lagi kat bank pun kan. Tapi nak naik dah tak boleh. Apa nak buat? Sedih. Serahkan pada Allah. Ufawwidu amri ila Allah. Aku menyerahkan urusan hidup kepada Allah. Tiba-tiba Tuhan beri kekuatan tuan. Walaupun saya belum boleh mandu sendiri, tapi saya dah boleh bangun untuk naik arus tu. Boleh. Saya bangun untuk naik arus, duduk arus tu. Itu pun kena bantuan anak jugalah. Saya bangun berdiri, punggung saya menghala ke kursi. Lepas tu saya ulur punggung saya, anak saya pegang dulu kain saya. Dia pegang kain saya, dia tarik. Sebab kalau takut apa, punggung tu tak capai kursi, jatuh ke bawah. Pernah sekali nak jatuh, saya baik anak saya pegang kain, anak yang di luar sambut pegang ketiak saya, naikkan balik. Pernah. Jadi kena tolonglah. Jadi anak saya akan tarik kain saya, punggung saya duduk atas kursi. Situ saya boleh pusing. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan terus doakan. Saya sebenarnya dah hampa, tapi kawan-kawan lah, tak apa Ustaz, kami doa, usahakan sihat. Tak apa Ustaz, tak apa Ustaz. Betul, saya terasa. Maknanya banyak kelebihan Tuhan bagi. Mungkin berkat doa tuan-tuan sahabat yang ada dalam Facebook ni, khususnya doa-doakan saya, teruskan doakan saya insya-Allah. Saya buat masa ni belum boleh mandu sendiri lagi lah tuan-tuan, belum boleh. Tapi saya dah ada strategi. Saya ada satu alat tu, harga 200 lebih. Dia boleh pasang dekat pedal. Saya boleh kendalikan kereta dengan tangan. Kaki saya dah tak boleh. Tangan boleh. Boleh tangan. Minyak ke brake boleh guna tangan. Sebab saya tengok dalam video orang Arab lah, dia kaya kot. Dia badan dia sekat dada je. Dia sekat dada je. Lain tak ada tuan-tuan. Kaki semua memang tak ada. Dia tangan sampai sekat dada. Dia naik kursi roda, dia pergi kat belakang kereta dia buka pintu tarik, dia pun panjat kereta dia tarik kursi roda dia naik atas kereta dia, tutup pintu kursi roda dia. Lepas tu dia merangkak ke depan. Dekat kursi pemandu tu dia ada bangku untuk dia duduk atas bangku tu, dia start enjin, dia jalan. Saya kata, ya Allah, engkau sekerat dada je boleh mandu. Aku tak boleh mandu, malulah. Tapi saya boleh sial lah insya-Allah kalau boleh. Kalau sampai tahap je lah insya-Allah. Tapi buat masa ni anak-anak saya lah yang bantu saya tuan untuk meneruskan usaha saya menyampaikan dakwah di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, sebab tu kalau saya tembak jualan kuih saya tu, tuan-tuan tolong-tolonglah beli. Tak nak beli banyak, beli sikit menjadilah. Beli satu package menjadilah. Takkan miskin tuan-tuan kot beli kuih saya sepackage, dua paket, 3 paket kan. Sepaket dia menjadilah. Tuan-tuan beli tu, tolong saya. Sebab anak saya tu pun saya nak ulur juga, dia tolong saya tu, takkan nak kosong je kan. Jadi sebab tu saya penting tuan-tuan, sewa rumah, duit kereta, bil tu je. Makan saya tak risau sebab ada orang hantar. Satu ada orang hantar, yang kedua kalau orang tak hantar pun, kita ada makanan paling lazat dalam dunia tuan-tuan. Makanan paling lazat dalam dunia tapi murah. Terlalu murah. Terlalu murah dan terlalu lazat. Apa dia? Telur mata dengan kicap dengan nasi putih. Itu paling lazat dalam dunia dan murah, tak kisah. Jadi saya yang penting nak bayar sewa rumah, duit kereta, bil-bil tu je. Dapat selepas tu sudahlah. Cukuplah. Sebab saya nak meneruskan dakwah saya. Bila Tuhan bagi saya peluang, saya sikit sebelum saya berhenti, masa saya di atas meja bedah tu 90% saya rasa saya tak hidup lagi dah. Tapi saya tetap juga minta pada Allah, kalau aku tak salah minta, ya Allah, aku nak minta berilah aku tempoh lagi, berilah aku beberapa musim lagi untuk hidup, untuk teruskan ibadah, untuk teruskan dakwah aku. Berilah sikit tempoh lagi. Lepas tu kau nak ambil, aku ambil lah, tak apa. Aku redha dah. Rupa-rupanya Tuhan bagi tuan-tuan. Bila Tuhan bagi, saya betul-betul menghargai kehidupan yang Tuhan bagi juga. Tuan-tuan tak rasa tau, siapa yang rasa ketika di mana Tuhan bagi dia satu perasaan yang dia ingat dia nak mati dah. Dalam hati dia kata dia mati dah. Tuan-tuan kena, bukanlah kena. Kalau tuan-tuan dapat benda tu, lain dah. Saya Tuhan bagi anugerah. Saya rasa saat di mana saya memang takkan hidup dah. Saya akan mati dah. Tapi rupanya Tuhan bagi peluang lagi. Maka saya hargai peluang yang Tuhan masih bagi ni tuan. Saya nak banyakkan ibadah, banyakkan dakwah untuk tambah bekal saya, dan saya nak baiki sana sini, baki-baki kehidupan saya, supaya bila besok Tuhan nak sampai masa nak ambil saya akan pergi dengan radiyatan mardiyah. Radiyatan mardiyah. Sebab saya rasa pun selepas ni Tuhan takkan tunjuk dah, Tuhan takkan bagi amaran dah. Bagi saya lah dalam hati saya ni, lepas ni Tuhan ambil je lah. Tuhan tak tunjuk dah, Tuhan akan ambil terus tu je. Saya rasa macam tu dah. Kan Tuhan dah tunjuk saya berapa kali ni, berapa kali saya sakit ni. Tapi saya rasa lepas ni Tuhan tak tunjuk dah.
Lepas ni sampai masa tu akan ambil dia. Jadi itulah yang saya nak tunggu sangat, nak jaga sangat insya-Allah. Jadi sekadar itu saja untuk pagi ni. Moga-moga kita semua diberkati oleh Allah SWT. Jumpa lagi 23 bulan insya-Allah dalam tazkirah tarawih. Jadi kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.